Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wassalam salam qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم سلمنا في شهر رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في الرفاه وفي الغزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, limpah kurnia, inayah serta iradahnya kita masih lagi disempatkan untuk berada dalam bulan Ramadan pada kunjungan hari yang ke-27, yang mana hari ini merupakan antara perkara yang perlu untuk kita ambil ingat. Memberikan tanda hanya tinggal beberapa jam sahaja, beberapa hari sahaja Ramadan bakal meninggalkan kita. Mau atau tidak mau, kita kena berdepan dengan situasi itu. Cuma tinggal lagi persoalannya, adakah Ramadan yang meninggalkan kita ataupun kita yang meninggalkan Ramadan. Sebagian ulama meletakkan betapa di penghujung Ramadan ada satu perkara yang besar yang menaungi daripada perjalanan hari pertamanya. Kalau dibawakan gagasan faham 10 malam pertama, 10 hari pertama Ramadan adalah rahmah, 10 yang kedua adalah maghfirah, dan yang ketiganya adalah itqum minan nar. Yang pertamanya rahmat, keduanya keampunan, dan 10 yang ketiga adalah terlepas daripada api neraka. Amat rugi bagi orang yang sudah pun beroleh rahmat Allah dan beroleh keampunan Allah, tetapi tidak mau mengambil terlepas daripada api neraka. Maka beruntung pula bagi orang yang menumpu hanya pada 10 terakhir, kerana dia mendapat satu titik kemuncak kemuliaan. Walaupun tidak ada ruang dalam hidup dia untuk mengisi rahmah pada 10 pertama, tidak juga diisi dengan keampunan 10 yang kedua, tetapi dia bertungkus lumus untuk memastikan pemanduan terakhir Ramadan berada pada kedudukan yang maksimal,
iaitulah dengan melipat gandakan amalan di 10 yang terakhir, maka dia mendapat pembebasan daripada api neraka. Kerana itu, bila kita sebut berkenaan dengan situasi ini, ulama terdahulu, ulama-ulama di zaman awal, di zaman tabi'in, mereka sehingga akan membuatkan satu perbincangan yang khusus berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai wida' Ramadan, perpisahan dengan Ramadan. Sehingga dimuatkan perkataan-perkataan daripada kalangan ulama, antaranya bila masuk saja hari Aidilfitri, mereka mengatakan laisal aid bilabsun jadid walakin aid bil imanu yazid. Tidak dikatakan berhari raya itu kamu berbaju baru, tetapi yang dikatakan hari raya kamu merasakan pertambahan iman. Kerana kita nak kembali kepada fitrah, kita kena ada satu rasa yang membuatkan kita ini boleh menikmati nikmat fitrah itu sendiri. Dengan nikmat fitrah itulah, bila mana masuknya hari pertama 1 Syawal, maka akan bergegar masjid dengan ngauman laungan kalimah takbir memuji Allah. Diteruskan pula sampailah ke subuhnya. Dan di waktu subuh itu adalah penanda aras yang paling utama, sama ada kita ini orang yang benar-benar fitrah ataupun tidak. Kerana itu ulama menyeletakkan satu penanda aras, nak tahu kita berjaya ataupun tidak di bulan Ramadan, tengok subuh hari raya. Tengok subuh satu Syawal tu, kita duduk tahu dah. Kalau subuh 1 Syawal duduk lena dekat pangkin, duduk jaga lemang, pakai lemang tu lah. Kalau subuh 1 Syawal kita duduk menerap dalam rumah atas longgokkan baju dan juga tirai raya, maka dekat situlah kita punya kejayaan. Sebab itu minal aidin wal faizin, yang disebutkan kita kembali kepada satu nilai kejayaan adalah bagaimana kita memetakan ataupun memberikan jalan keluar kepada diri kita, bagaimana untuk memandu selepas daripada Ramadan. Kerana itu Ramadan yang datang kepada kita, dia bukan sekadar menjadi pengisi untuk mencukupkan bilangan jumlah bulan dalam 12 bulan setahun. Ramadan bukan datang untuk memenuhkan kalender. Ramadan datang dengan gagasan dan juga nilai yang besar. Paling tidak kata ulama membawa 2 peringatan. Yang pertamanya la'allakum tattaqun dan yang keduanya la'allakum tashkurun. Tinggal lagi bagaimana kita nak mengangkat nilai Ramadan ini sebagai sebuah universiti yang mana di dalamnya banyak fakulti yang kita boleh ambil salah satu untuk dikekalkan selepas daripada Ramadan ni. Ramadan dia mai, umpama satu universiti, dalam dia ada banyak fakulti. Ada fakulti sahur, ada fakulti iftar, ada fakulti qiyam, ada fakulti puasa, ada fakulti Quran, ada fakulti sedekah, ada fakulti silaturahim. Kita sendiri yang letak untuk ambil yang mana. Dan bila mana habis Ramadan, masuk saja 1 Syawal, daripada sekian banyaknya fakulti ini, jurusan ini, kelas-kelas ini, mana satu yang kita nak kekalkan sampai kita jumpa balik Ramadan yang akan datang. Itu apa yang dikatakan sebagai keutamaan Ramadan. Tapi sayang, seribu kali sayang, kalau Ramadan mai cukup 29-30 hari, habis Ramadan, sekali dengan semua-semua yang kita ambil dalam bulan Ramadan pun habis. Ada di kalangan guru kita, dia kata kalau kamu tidak mampu untuk meneruskan Quran pun, paling tidak kamu kekalkanlah sedekah yang dilakukan setiap malam tu. Setiap malam kita duk tekan diri kita untuk sedekah, barang mungkin RM1, RM2. Habis Ramadan, kekalkan. Sampai bila? Sampai jumpa Ramadan yang akan datang. Kalau tak boleh sedekah, teruskan dengan Quran. Ada satu jabatan kerajaan dululah tahun lepas. Tahun ni tak pergi mana lah. Saya accident 2 Ramadan menerap lah, kan. Ni pun alhamdulillah 2-3 hari ni boleh bangkit dan boleh hadir ke tempat tuan-tuan. Dan sebab tu bila sebut berkenaan dengan masuk saja Ramadan, ada di kalangan satu tempat tu saya pergi tahun lepas, dia masih lagi ada grup tadarus Al-Quran yang mereka buat sejak tahun 2008.
Pejabat kerajaan ada grup tadarus tahun 2008 sampai ke tahun 2023 masih ada. Kita punya grup dah. Masjid Jemaah 3. Hak 3 tahun lepas pun sudah buat alumni. Kau nak cari ahli tu kena jadi Sopo Sholin Suka. Kena pergi Taiping satu, kena pergi Johor satu, nak pergi kutip balik ahli tadarus Al-Quran Simpang 3. Kalau ada mampu untuk kita teruskan Al-Quran, maka teruskan. Boleh bangun untuk solat malam, silakan. Paling tidak, kalau tak boleh nak ambil semua, bangunlah kamu sebelum subuh untuk bersahur. Bangkit makan sok. Hak ni yang kadang-kadang orang terlepas. Dan sebab itu Ramadan, kata ulama, dia datang bukan sekadar untuk memberikan kepada kamu satu bisikan semata-mata, tetapi ia adalah satu pengisian. Bagaimana kamu boleh mengambil pelampung tattaqun dan tashkurun untuk mengapungkan diri kamu selepas daripada Ramadan sampai masuk Ramadan yang akan datang. Di kalangan kita ada yang berprasangka betapa Ramadan ini adalah hanya sekadar untuk melatih perut berdepan dengan situasi lapar dan dahaga. Ya, sebagainya benar. Yang kita selalu sebutkan, hikmah kita berpuasa adalah merasa kesusahan orang susah. Orang susah tak nak makan, kita pun puasa, maka kita rasa macam mana orang susah tu rasa. Tetapi jangan berhenti di waktu siang puasa tu saja. Rasa susah tu juga perlu untuk dimonumenkan sampai ke waktu kita berbuka. Masa siang puasa susah betul, memang susah. Kalau letak kita sebelah orang susah, kita tu lagi susah pada orang susah. Tengok muka kita tu lagi teruk pada orang susah. Pasal orang susah memang duk susah tiap-tiap hari lah. Kita ni baru rasa susah bulan puasa. Kalau compare kita dengan orang susah, kita lagi susah. Orang susah pun tengok kita susah hati. Kata dia ni sekejap lagi mati, pukul 5 mati lah. Pasal tak pernah duk puasa. Tapi kenapa ketika berbuka hilang sifat kesusahan itu? Masa berbuka mengalahkan Fir'aun. Masa siang puasa macam orang susah lah. Tapi bila berbuka mengalahkan Fir'aun. Segala macam makanan dilonggokkan daripada pintu rumah depan sampailah ke dapur. Boleh dinobatkan terus. Adanya perhimpunan zoo negara dalam rumah. Makanan apa? Baik udaranya pun ada, makanan laut pun ada, makanan darat pun ada. Kambing, rebau, itik, ayam, laut, udang, sotong, kerang, udara, burung kasawari kalau kata ada. Bazar Ramadan tu kalau ada jual gajah, gajah pun dia tanya. Sebab tu statistik tu lepas lah kita boleh ambil pun. Di Selangor 18 hari pertama 1363 tan makanan ditong sampahkan. Makanan yang tak disentuh. 18 hari puasa 1000 tan lebih. 1 tan 1000 kilo. Yang ni 1000 kilo. Dibagi bedak 18 hari itu, satu hari jatuh 73 tan. Bila sebut kata 73 tan sehari, bersamaan dengan berat 195 ekor gajah. Jadi adakah ini hikmah kepada puasa yang kita duk hentak setiap hari ni? Itu pepatah lama yang kita sebutkan, jinak singa bukan kerana sangkarnya, tetapi kerana hormat pada tuannya. Jinak nafsu bukan kerana laparnya, tetapi kerana takut pada Tuhannya. Kalaulah kita puasa semata-mata nak mengagungkan institusi kelaparan dan juga kedahagaan, apa beza kita punya puasa dengan menatang? Penguin jantan, penguin emperor, dia punya majestic penguin kan, saya tak ingat lah. Ada penguin yang ada bulu mata lentik tu. Penguin jantan, dia pun kena puasa kurang lebih dalam 90 hari. Kita 30 hari, itu pun dah macam penguin dah. Yang ni 90 hari puasa. Bila penguin betina dia bertelur, telur dia tu tadi akan dijaga oleh penguin jantan. Penguin jantan dia kena kepit telur celah kaki. Penguin betina lepas dia bertelur, maka dia akan terjun untuk mencari makanan. Dia pilah hora selama 90 hari tu. Yang jantan buat apa? Dia kena kapit telur tu, dia kena berjalan, bergerak pi dekat satu tempat yang dah di Google Map kan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Pada kadar kajian mereka menyebutkan dengan panggilan animal instinct, dan mereka kena berkumpul dekat situ sampailah cukup waktu
telur tu tadi akan menetah. 90 hari kena hadap segala cuaca ekstrim, berjalan kaki dalam keadaan kaki mengepit sesuatu di celahnya, dan perlu untuk menunggu pula penguin betina. Cukup waktu yang telah dikatakan, maka nanti penguin betina akan meluncur keluar daripada air dan mai kepada pasangan dia, dan dia keluarkan makanan yang disimpan dalam temolok untuk disuapkan ke dalam mulut anak. Penguin jantan pergi mana? Dia kena pergi turun cari makan sendiri. Kalaulah lapak sahaja yang kita letakkan sebagai kemuncak kemuliaan Ramadan, maka apa bezanya kita dengan menatang? Menatang pun puasa. Burung helang, Bat American Eagle, satu burung helang botak Amerika, dia akan berpuasa ketika usia 40 tahun. Dan dia kena pilih untuk puasa. Kalau dia tak mau puasa umur 40, maka dia akan ditinggalkan kawanan dia akan mati beragan lagu tu je. Dan kalau dia pilih untuk puasa, maka dia kena menyembunyikan diri. Dia kena bergerak pi dekat satu tempat di kemuncak gunung yang berbatu, duduk dalam celahan lubang-lubang yang ada di kemuncak gunung tersebut. Kemudian dia akan mencabut setiap bulu pelepah dia akan mencabut setiap kuku cengkamnya, dan dia akan menghempukkan kepala dia supaya boleh menanggalkan paruh yang sudah berusia 40 tahun itu, menjadikan paruh tersebut tertanggal. Selepas semua dah selesai, apa dia kena buat tuan-tuan? Dia kena tunggu. Dia lalu proses puasa, hibernasi. Dia kena tunggu dalam waktu yang tertentu sampailah kuku cengkamnya dapat kuku yang bau. Dia tumbuh pula bulu pelepah bau. Kemudian tumbuh pula paruh yang bau. Dan add on, tambah satu, dia dapat lens mata yang bau. Supaya cengkamnya cengkam yang kuat, kepak dia, sayap dia akan terbang dengan penerbangan yang tangkas. Paruhnya, paruh yang bakal mematuk dan mengetuk dan tidak mampu lagi robek dan juga pecah. Dan matanya akan menjadi mata yang lebih dalam dan tajam pemerhatian. Tetapi apa pun, dia kena lalu proses puasa. Dan kita juga selalu sebutkan analogi berkenaan puasa dalam bab berkenaan dengan lapak ini, iaitu cukup bagi kita untuk puasa menjadi seperti mana ulat beluncas, dan bukan puasa seperti mana ular. Kalau betul lah kita ni duk harap dan kita duk besarkan sangat dalam bab lapak ni, patut kita jadikan menatang sebagai contoh, dan jadikanlah contoh yang puasa yang terbaik adalah puasa ulat beluncas. Ulang pun ada puasa. Beza dia antara dua menatang ni, ulang sebelum dia puasa, orang panggil dia ulang. Lepas dia puasa, orang tetap panggil ulang. Ulang puasa untuk apa? Ulang puasa untuk tukar kulit. Masa dia sebelum puasa, dia makan diet dia. Dia makan binatang kecil, dia makanlah tikus, katak dan sebagainya. Dia masuk dalam proses puasa dia, la'allakum berlaku. Lepas dia keluar puasa, dia kembali makan balik benda-benda yang sebelum tu. Betul? Ulang. Sebelum puasa, ulang dia menyusur di akar, dia melata di bumi. Cara pergerakan dia tu. Dan dia masuk proses puasa, dia tak pergi ke mana, dia kena duduk diam-diam sampai dapat kulit bau. Dia tak bergerak, dia tak campur dengan masyarakat, dia left group, dia duduk sekok-sekok dia. Tak ada siapa-siapa pergi kacau. Dan bila dia dapat kulit bau, dia keluar daripada proses puasa dia tu tadi, dia juga masih menyusur dan melata seperti mana dia sebelum puasa. Dan ini antara benda yang perlu untuk kita ambil dan perhati. Takut puasa kita jadi puasa macam ulang. Sebelum puasa mangkak, lepas puasa mangkak ubi. Lagi teruk. Sebelum puasa raplah, lepas puasa raplah jingga, lagi mangkak. Jangan kita jadi orang yang sebelum puasa kita macam ni, semasa puasa kita dah tinggal semua kononnya, lepas puasa kita kembali pakai balik kostum tu. Kita pakai balik maskot tu. Umpama turun satu gon tahu gon. Kena tanya. Kalau itu saya tanya gon, mereka tak tahu. Saya bang kata cerun. Oh cerun. Duduk belah-belah kita tak tahu gon. Macam dia naik kereta ataupun naik motor lah, turun gon yang tinggi tu, sini kan, yang flyover tu tinggi. Naik tu, masa turun tu, dia katup enjin, enjin, dia free gear, dia lepas tangan.
Elok dah turun sampai ke bawah tu, dia on balik kunci, dia start balik motor, dia jalan. Motor yang sama, cuma dia stop sat saja masa turun gua tu. Jangan kita buat Ramadan macam tu. Ramadan ni bukan main seperti mana keadaan begitu. Kamu turun dalam satu cerun dan kamu offkan enjin, aku basuh tangan, cuci tangan, tinggal semua orang. Habis kembali ke padang datar, kamu jadi balik seperti mana kamu sebelum turun gon. Tak ada kesan kebaikan. Ramadan bukan main semata-mata untuk bagi kamu rasa sat, lapak dan juga dahaga, tuan-tuan. Sebab tu kita nak kena ambil satu kefahaman yang jelas dan tuntas betapa Ramadan ini adalah satu proses la'allakum, nak jadikan kita semakin bertakwa kepada Allah dan semakin bersyukur. Apa bukti syukurnya kita? Kalau setiap hari makanan kita ditung sampahkan dan tidak ada manfaat pada mana-mana makhluk. Apa syukurnya kita? Kalaulah kita membesarkan segala macam kebaikan yang kita buat, tetapi jiran, tetangga kita tak merasa sedikit pun, menghirup sedikit pun kebaikan kita. 10 malam terakhir kita bergelut dengan malam Al-Qadar. Ya benar. Nabi SAW ketatkan ikatan pinggang. Nabi gerak isteri-isteri Nabi untuk bangun malam bagi 10 malam terakhir. Dan kemudian Nabi melipat gandakan ibadat, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikrullah, semata-mata untuk mencari Al-Qadar, menunjukkan kepada kita besarnya kaifiat dan juga kebaikan Al-Qadar itu. Namun kita terlupa betapa pribadi Nabi ketika mana mengangkat nilai ibadat 10 malam terakhir, Nabi dah selesai hablum minan nas. Boleh faham? Hubungan Nabi dengan jiran tetangganya selesai. Hubungan Nabi dengan anak beranaknya selesai. Hubungan Nabi dengan orang yang terdekatnya selesai. Hubungan Nabi dengan orang bawahannya, para sahabatnya selesai. Kita nak kejar Al-Qadar, tapi mak dengan ayah kita tak pernah tanya khabar. Kita nak cari Al-Qadar, tapi dengan jiran kita tak pernah renyah 13 tahun dah. Kita nak cari Al-Qadar, tapi dalam masa yang sama adik-beradik kita tak pernah langsung kita ziarah. Kita nak cari Al-Qadar, tapi kita duk sangka buruk pada setiap orang keliling. Kita nak cari Al-Qadar, tapi kita dalam masa yang sama kita letakkan kata-kata nista. Lupa kata bulan ni bulan puasa. Sebab tu saya bawakan hari itu kisah Yahya bin Kathir Al-Laythi. Satu orang ulama besar, Imam Yahya, anak murid kepada Imam Malik. Dia asal Andalus, hidup sekitar 848 Masih. Yahya bin Yahya Al-Laythi, dia datang daripada Andalus, bergerak mai ke Madinah. Sebab masa tu tempat pengajian Imam Malik berada di Masjid Nabi, Masjid Nabawi fi Madinatul Munawwarah. Ada satu kisah yang disebutkan yang mengangkat nilai satu orang lelaki bernama Yahya bin Kathir Al-Laythi ni adalah ketika mana dalam majlis ilmu Imam Malik di Masjid Nabi. Tengah duduk majlis ilmu, tiba-tiba datang satu orang mai ke Masjid Nabi dan kemudian lelaki itu mengatakan sesungguhnya di kota Madinah ada seekor gajah. Tengah duduk mengaji, tiba-tiba ada satu sangka ribut mana ke, dia tolak pintu, dia memang, oi gajah mai pasal Ramadan, Syed Lugong. Yang ada dekat majlis itu semua cungit. Tinggal saya dengan tu imam. Tinggal 2 orang. Hak lain semua pergi tengok gajah dekat pasar Ramadan, pusat komersial lah. Kemudian bila dah semua dengar benda tu, anak-anak murid Imam Malik pakat cungit, semua pakat pi. Tinggal 2 orang. Imam Malik dengan Yahya bin Kathir Al-Laythi. Maka bila dah semua pakat pi dah, pakat tengok gajah, Imam Malik tanya dekat anak murid dan Yahya ni, "Wahai Yahya, kenapa kamu tidak ikut sama pi tengok gajah? Dah lah tempat hang Andalusia tu susah tengok gajah. Tempat hang di Spanyol tu jarang ada gajah. Pasal apa tak pi tengok?" Maka kata Yahya bin Yahya Al-Laythi rahimahullah ta'ala, dia kata, "Wahai guruku Imam Malik, aku menempuh perjalanan berbulan daripada Andalus untuk datang ke kota ini semata-mata untuk belajar dengan kamu. Aku menempuh segala cabaran perjalanan semata-mata untuk menghirup kebaikan daripada kamu.
Dan aku tidak pernah sekali-kali datang ke kota Madinah hanya untuk melihat gajah. Maka jawab Imam Malik kepada Yahya bin Yahya al-Laythi, "Wahai Yahya, sesungguhnya engkau innaka aqilul Andalus. Sesungguhnya engkau adalah orang Andalus yang berakal, yang bijaksana." Yang ni yang kita nak cuba fahamkan, tuan-tuan. Walaupun kita duduk pada naungan 27 Ramadan, berbaki kurang lebih dalam beberapa jam dan beberapa hari, fokus dan tumpu kita jangan pernah lari. Sebab nak main hujung-hujung ni, bukan kata hujung pada awal puasa, sampailah malam 27 semalam pun ada saja gajah-gajah yang bakal menarik perhatian kita. Supaya kita tak tumpu pada fokus kita, supaya kita tak tumpu pada Quran kita, tak tumpu pada sedekah, solat ni, nak zip mulut pada cakap benda tak elok. Ni dia main macam-macam ni, 2-3 hari ni, hak kes hak ustaznya ada, hak kes ustazahnya ada, hak kes yang tu, hak kes yang ni, menghina itu, menghina ini, semuanya macam umpan nak tarik kita supaya hang keluarkanlah kalam-kalam tak elok, supaya industri pahala yang hang buat sepanjang satu Ramadan sampai malam 27 Ramadan semuanya bakal ditelangkupkan dan disungkurkan dengan satu komen yang membuta tuli. Jadi tak? Pasal tak? Ni malam ni akan main lagi isu yang lagi besar. Bukan kata malam ni, esok akan main lagi perkara yang lagi besar. Semuanya nak menarik kita supaya kita hancurkan segala gudang dan gedung pahala yang kita dah pun buat sepanjang satu Ramadan sampailah malam yang terkini. Dan sebab tu kata Nabi SAW, jangan pernah terlupa untuk sebut inni saim, aku puasa. Bukan kata aku tak boleh maki, bukan kata aku tak boleh marah, bukan kata aku tak boleh bagi komen, bukan kata aku tak boleh share, bukan kata aku tak boleh tu, tak boleh ni, tapi inni saim, aku puasa. Sebab tahu kalau kata dengan puasanya aku, puasa itu sepatutnya menjadi junnah. As-sawmu junnah, kata Nabi SAW. Dengan sebab engkau tahu kau puasa, hang akan jadi satu orang yang boleh kontrol. Sebab tu nilai tattaqun ini adalah satu nilai yang membuatkan kita jadi orang yang lebih mengawal diri. Macam mana kita nak memberi respon, dan kita tak tertarik untuk melihat gajah-gajah yang bakal muncul dalam bulan Ramadan. Tapi tidak, kitalah jadi orang pertama. Dia kata kalau begitu yang boleh duk kata benda ni orang di Yogyakarta sajalah. Depa raya dah. Itu pun satu benda kan. Duk gelut dia kata kalau duk di Indon pun dah raya dah hari ni. Sebab itu proses berpisah dengan Ramadan adalah satu proses yang kita nak kena kisahkan kita punya diri. Adakah layak untuk aku berpisah? Adakah ini keadaannya aku ditinggalkan oleh Ramadan dalam keadaan sebegini rupa? Tergeletak dengan tidak punya sebarang kebaikan pahala, hanya mengharapkan belas kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata ulama dalam satu kitab Fawaidah Ramadaniyah, dia kata apa? Betapa ramai manusia sedar manusia pernah duduk dalam perut ibunya 9 bulan dan kemudian keluar menjadi fitrah. Setiap daripada kita duduk dalam perut mak kita 9 bulan, adalah lebih sikit. Keluar daripada perut mak kita 9 bulan tu kita jadi fitrah. Dan hari ini Allah Azza wa Jalla wa Ala yang maha pemurah lagi maha penyayang mengizinkan kita masuk ke bulan yang ke-9. Kita duduk dalam perut mak kita 9 bulan. Lah ni kita duduk dalam bulan yang ke-9. Dan kita nak supaya kita keluar daripada bulan 9 ni, kita jadi orang yang kembali fitrah. Tapi adakah dengan fitrahnya, fitrah seperti mana kita seperti ular, ataupun fitrah seperti mana seekor lagi binatang yang kita nak sebutkan, iaitulah ulat beluncas? Bagaimana proses perbezaannya, tuan-tuan? Ulat beluncas sebelum dia puasa, sebelum masuk dalam proses la'allakum itu, sebelum masuk dalam metamorfosis Ramadan dia, orang panggil dia ulat beluncas. Tapi lepas dia masuk dalam kepompong puasa dia, orang tak panggil lagi dah ulat beluncas. Betul? Ulat beluncas sebelum dia puasa, dia makan dedaunan. Segala daun dia makan, kecuali daun pakau dengan daun pintu. Itu tahu kan? Segala daun dia makan, pepok habis. Dia masuk dalam kepompong Ramadan, dia keluar, dia makan lagi tak daun? Tuan-tuan pernah tengok ramah-ramah duk pepak daun? Tak. Dia tinggal tu. Kenapa tinggal? Sebab berlaku bukan takat kepompong puasa yang biasa,
tetapi uzlah dia punya keluar dia, pengharapan dia, natijah impak kepada Ramadan dia benar-benar diharapkan daripada Allah, bukan pada diri. Aku berubah ni pasal aku lah, tak. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Kita minta pada Allah, ya Allah, engkau islahkanlah diriku dan jangan pernah engkau berikan satu kekuasaan, kemampuan pada diri aku ni untuk ubah aku, untuk kawin hidupku, sebab aku tak ada apa. Kita tak punya apa, tuan-tuan. Sebab tu kalau walah kita jadi seperti ulat beluncas, masya-Allah tabarakallah. Bukan takat kebaikan sebelum saja kita beroleh, semasa juga kita dapat, selepas apatah lagi. Ulat beluncas sebelum dia puasa, masuk dalam kepompong Ramadan dia bergerak macam mana? Dia bergerak macam ulat worming tu, kan? Kita tengok ulat berjalan gitu. Dia duduk dalam proses puasa, keluar daripada proses puasa, dia berjalan lagu tu lagi ya. Tak. Dahsyat punya tak dahsyat Allah Ta'ala bagi. Walaupun 45 hari kadar waktu seekor rama-rama boleh hidup, tetapi Allah Ta'ala komplitkan untuk 45 hari itu, dia tidak lagi menjejakkan kaki ke bumi seperti mana sebelum ini, tetapi dia mampu untuk terbang. Dan ini ironinya untuk kita ambil. Kita tak mampu nak compare puasa kita dengan puasa para nabi. Kita tak mampu nak compare dengan puasa orang-orang saleh, para siddiqin, para awliya, para syuhada. Sahabat-sahabat kita di Gaza, mereka berpuasa lebih awal daripada kita. Berbuka di dunia, bersahur di syurga. Bersahur di dunia, berbuka di syurga. Bahkan ada berpuasa berhari-hari tak berbuka. Ada juga berpuasa bersahurnya makan roti, berbukanya dengan sup rumput semata-mata. Kita ni bukan kata sup rumput, sup buang atas rumput tu lah. Pasal makan tak habis, buat baja dekat rumput, punya teruk. Tu pun duk, ya Allah, menangkanlah. Tuan-tuan, yang berlaku di sana adalah cerminan untuk kita. Macam mana nanti kita nak hadap satu zaman yang orang beriman, kata Nabi, tak ada benda makan. Dan makanan mereka adalah zikir. Adakah kita dah bersedia? Tuan-tuan tengok di dinding-dinding hospital Syifa yang ditinggalkan selepas dibakar dengan begitu kejam oleh kelompok-kelompok laknat ini. Mereka menulis dengan nukilan yang begitu menyentuh hati. Mereka hanya mengharapkan kepada Allah dan mereka meletakkan kalimatullah sebagai satu kalimah yang dijadikan makanan harian mereka di saat mereka dikepung. Bukan kata orang tua, bukan kata dewasa, bukan kata lelaki yang besar. Kanak-kanak sekecil-kecil 2-3 tahun juga berada dalam himpunan kebaikan mengalunkan kalimah zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu Akbar. Kerana apa? Kerana mereka seperti mana duk merasakan inilah waktunya di saat Dajjal muncul. Dan mereka dah dimuliakan oleh Allah kerana diangkat menjadi para syuhada. Tinggal lagi kita. Ni Ramadan ni. Bukan nak suruh perang sampai terang mana pun. Tak, Ramadan ni. Dan sebab tu bila kita sebut perkara yang sama, kita kalau nak compare dengan orang yang soleh susah. Maka kita carilah compare dengan menatang. Kalau dengan menatang pun kita tak boleh juga nak challenge, nak adjust. Maka kita nak kena reflect balik diri kita, nak kena tengok balik dengan begitu dalam dan juga cengkam yang begitu tajam. Adakah kita termasuk dalam kumpulan yang Nabi katakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar, dalam satu riwayat yang lain. Adakah kita ni termasuk di kalangan orang yang berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah dan juga dengan penuh muhasabah, ihtisaban, berkira-kira ataupun meneraca timbang diri kita untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala atas setiap dosa kita yang sekarang dan juga dosa kita yang lalu. Sebab tu pengakhiran perjalanan Ramadan dia bukan sebagai satu kedudukan untuk kita tinggalkan begitu sahaja, tetapi kita nak kena recheck balik. Adakah Ramadan kita yang telah kita lalukan sepanjang 27 hari ini merupakan Ramadan yang terbaik yang pernah kita ukirkan dalam kehidupan kita? Kerana nombor satu kata ulama, puasa esok 28-29 belum tentu milik kita. Tak tahu, mungkin hari inilah saya dengan tuan-tuan.
Mungkin juga puasa yang 1445 ni puasa last. Puasa 1446 belum tentu. Walaupun kita rasa macam dah kot, satu tahun depan punya puasa aku dah kot. Baik, puasa tahun depan pun belum tentu kita dalam potensi yang macam ni. Saya pun tak sangka kata puasa kali ni saya kena menerap kat Allah. Dalam jangkaan kita dengan susunan jadual dan sebagainya, kita dah rasa insya-Allah tak ada masalah. Tetapi dengan izin Allah, Allah bagi rezeki lebih 2 Ramadan, tak boleh nak buat apa, menguek betul ni. Sampailah beberapa hari yang berakhir baru-baru ni barulah boleh bangkit. Dan sebab tu adakah kita merasakan Ramadan yang akan nak mai ni kita duduk dalam potensi dan posisi sihat macam ni. Sebab tu jangan lepaskan peluang. Pastikan setiap perjalanan hembus hela nafas Ramadan yang masih berbaki ni kita perbanyakkan dengan zikrullah, selawat atas Nabi SAW, Allahumma innaka afu dan sebagainya. Dan sebab itu yang terakhir daripada saya untuk hari ini, esok kita akan sambung lagi dengan satu majlis bab penutup perpisahan dengan Ramadan. Sebelum saya terlupa, ada 2 doa yang kita nak sebutkan pada tuan-tuan yang memang ramai orang sebutkan juga, iaitulah doa Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni. Yang ni panjangkan, banyakkan sepanjang hari Ramadan yang berbaki. Dia kata habis dah Ustaz, malam Al-Qadar semalam. Tak apalah, hak tu akaun hang, akaun orang lain tak tahu. Sebab ada ulama kata setiap orang ada dia punya Al-Qadarnya sendiri. Kemudian kalau kata nak habaq kata belum tentu, esok masih ada satu lagi malam 29. Dia juga termasuk malam ganjil. Dan doa tu kata Nabi SAW dibacakan sama ada kamu jumpa ataupun tak jumpa. Boleh faham? Aisyah tanya, kalau jumpa dengan malam Al-Qadar ataupun kalau aku berada pada 10 malam terakhir, apa yang aku nak kena baca? Maka Nabi kata baca doa tu. Adakah Nabi kata baca hanya ketika jumpa? Tak, baca saja. Yang tu doa yang jangan tuan-tuan tinggal. Sama ada tuan-tuan nak tambahkan dengan afun karim ataupun tak mau tambah afun karim, terpulang. Silakan. Kan? Tapi sebagian ulama kenapa letak karim? Salah satunya kata ulama sebab Ramadan tu sifatnya karim. Ramadan tu sifatnya karim. Kenapa Ramadan karim? Sebab pada bulan Ramadan turunnya Quran. Kenapa pula Ramadan karim? Sebab Quran tu karim. Quran Al-Karim, Allah Ta'ala utuskan Malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Nabi. Malaikat Jibril jadilah ketua pada malaikat. Sampai dekat Nabi SAW, Nabi jadi ketua para Nabi. Turun pula di Mekah. Mekah jadi karim. Sebab tu nama Mekah Mekah Al-Mukarramah, daripada kalimah karim. Dan Quran pula disampaikan kepada kita. Kita pula akan jadi karim. Tapi kalau sampai kat kita, kita tak baca, kita jadi karim. Itu masalah lah. Quran ni satu benda yang Nabi bagi dekat kita, sampaikan dekat kita, tunjuk dekat kita, ajak dekat kita supaya kita guna. Tapi pasal kita ni jenis yang tak guna. Satu pasal memang kita tak guna Al-Quran lah. Yang kedua memang kita tak guna punya orang. Pasal tu kita jadi mangkak habis. Segala benda semua duduk dalam kedudukan yang bertentangan, berkontra diksi dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Sebab kita tak jadikan Quran sebagai panutan dan juga ikutan kita. Dan kemudian yang kedua, doa yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan adalah doa yang simple. Tapi dalam kitab Lataiful Ma'arif ini disebutkan dibacakan oleh alim ulama selama 6 bulan. Bermula daripada 1 Ramadan sampai bulan Safar. Apa doa ni? Simpelnya, Rabbana taqabbal minna. Kalau kata ramai, seorang Rabbana taqabbal minni. Kalau kata nak baca, bila baca? Mula daripada 1 Ramadan sampai petang asak hujung bulan Safar. Sebab dia 6 bulan. Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. 6 bulan ni baca doa tu. Pasal apa kena baca doa tu? Sebab Ramadan punya ganjaran balasan di sisi Allah adalah satu benda yang magnificent, benda yang hebat. Kerana ganjaran pahala puasa Ramadan berada dalam genggam takluk Allah. Dia bukan khairu min alfi syahr tu bersamaan dengan 1000 bulan, tak, lebih pada tu. Lebih pada tu. Dan kita tak tahu banyak mana. Sebab tu kita nak sangat, minta sangat, ya Allah terimalah pahala dalam bulan Ramadan.
dalam doa kita ketika mana tarawih dan witir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana wa tadarru'ana wa qira'ana lillahi rabbil alamin. Tambahkan, minta dengan pengkhususan yang khusus. Ya Allah, terimalah amalanku dalam bulan Ramadan ya Allah. Walaupun waktu bulan Ramadan tu aku cuma menghembus dan menghirup nafas kerana Engkau ya Allah. Walaupun aku cuma berjalan ke masjid kerana Engkau ya Allah. Terimalah apa-apa pun kebaikan bulan Ramadan. Minta Rabbana taqabbal minna. Berapa lama konsisten dia tu berlaku? 6 bulan. Habis tu bila masuk bulan Rabiul Awal baca doa apa pula? Baca doa Allahumma ballighna Ramadan. Sampai bila? Sampai masuk Sya'ban. Cuma ada tambahan untuk bulan Rejab dengan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi mula bulan Rabiul Awal sampailah masuk bulan Sya'ban hujung, baca doa Allahumma ballighna Ramadan. Yang tu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berusahalah kita untuk menjadi orang yang senantiasa boleh membenam dan juga menenggelamkan nafsu daripada dijadikan sebagai kepala untuk mengukur perjalanan hidup. Bagi setiap orang daripada kita pastinya nak mengharapkan pembebasan daripada api neraka, terutamanya dalam bulan Ramadan. Mana mungkin satu orang boleh merasakan hebatnya syurga kalau dia tidak mengetahui betapa buruk dan teruknya neraka. Macam mana satu orang nak merasa kenikmatan dia duduk dalam nikmat kesihatan kalau dia tidak ditimpa dengan kesakitan. Tuan-tuan yang berdiri ketika mana salat, tuan-tuan takkan tahu nikmat berdiri dalam salat selagi mana tuan-tuan tidak boleh berdiri untuk solat. Macam kita dah solat, kena solat duduk, kita rasa ralat banyak. Saya lah, bila dah kena solat duduk ni dia jadi bukan tak syok, bukan tak sah, dah. Dia akan main rasa tau. Kita pula dah boleh duduk berdiri, tak rasa nak solat. Tu satu masalah lah. Kan? Tapi bila boleh berdiri ni, solat dia lain tuan. Dia punya sur, dia punya zuk, dia punya lazat dia tu tak sama. Tapi macam mana kita nak tahu beza lazat tu? Bila hang sakit pun orang tahu. Dah boleh solat atas kursi, takkan tahu kata solat atas kursi tu lagi best daripada solat melunjuk. Solat berbaring, solat mengiring. Solat mengiring tu pula kita takkan tahu kata dia lebih baik daripada solat yang menggerakkan kelopak mata. Tapi bila kita nak sedap benda tu? Bila benda tu dah tak ada dengan kita. Sebab tu segala nikmat yang ada ni syukur. Kerana proses Ramadan yang kedua kita sebutkan adalah tashkurun. Ada mak ayah syukur lah. Ada pasangan masih lagi ada suami isteri syukur lah. Ada anak syukur, tak ada anak pun syukur. Ada kerja syukur, tak ada kerja pun syukur. Janji syukur. Sebab tu selalu saya sebut, seawal-awal kebaikan orang yang bersyukur adalah dia bersyukur kerana dia mampu bersyukur. Hak tu nombor satu. Dia bukan bersyukur atas nikmat, dia bukan bersyukur atas segala khasiat, dia bukan bersyukur atas segala jawatan, bukan bersyukur atas segala harta, tak. Dia bersyukur, ya Allah sebab aku boleh bersyukur. Sebab ada berjuta orang dekat luar sana, mereka nak bersyukur kepada Tuhan tapi tak jumpa jalan. Dia pergi cari benda-benda lain, tongkuai, dia pergi cari benda batu, dia pergi cari pokok, dia pergi cari kayu dan menunjukkan rasa syukur daripada Tuhan. Kita ni Allah Ta'ala bagi dekat kita jalan untuk meletakkan syukur, tapi kita tak mau ledakkan rasa tu. Kenapa? Pasal kita jadi orang yang tertipu daya dengan diri sendiri. Sebab tu yang terakhir ini, moga-moga ada kebaikan dalam perkongsian. Kalau ada kekasaran dan sebagainya, saya minta maaf banyak pada hujung rambut sebujur nyawa. Dan esok, insyaAllah, esok sekali lagi dengan tuan-tuan untuk kita akhirkan majlis yang kalau ikut dalam kitab yang kita nak bawa itu ni majlis yang ke-6 iaitu kembali fitrah dalam bab berkenaan dengan wida' ataupun perpisahan dengan Ramadan yang hujung dan juga kaifiat tentang hari-hari akhir Ramadan dan menyambut Aidilfitri insya-Allah. Jadi kalau ada kebaikan mohon tolong sebar lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bab kata pepatah sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil Nabi SAW, al-qadr khair wa syarr minallah. Kalau ada kebaikan, kalau ada kesilapan, buruk bahasa,
teruk budi bicara dan sebagainya. Saya minta banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Kalau lupa lah pantun banyak lah. Accident macam saya dia lupa habis. Terang malam bulan purnama, puteri raja membaca hikayat. Walau tak lama masa bersama, moga dikenal sepanjang hayat. Dia memanih masak di tangkai, masak sebiji menimpa kayu. Pantun dah habis, masa dah sampai. Saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya. Sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Dan saya mohon doa tuan-tuan, moga-moga diberikan kesembuhan pada diri saya dan juga anak anda saya. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jual membalas kebaikan tuan-tuan. Dan moga juga kita sampai dapat untuk menghabiskan bulan Ramadan dan bertemu balik dengan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Wa liqauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu